Okay, kita mute-kan dulu. Atau macam mana pun, kalau ada soalan-soalan yang penting tuan-tuan ingin bertanya, boleh unmute-kan mikrofon tu dan bertanya ya, dalam sesi selama setengah jam ya. Sesi pagi ni kita adakan selama setengah jam daripada 7 suku sampai 7.45, daripada hari Isnin sampai Jumaat pagi ya. Diharapkan tuan-tuan dapat mengambil manfaat daripada sesi pagi ini, kerana sesi pagi ini dia berbeza sikit dengan sesi di kelas-kelas yang lain. Di kelas lain tu biasanya kita mengajar fundamental dia ya, mengajar asas kepada bahasa Arab Al-Quran dalam berbagai tajuk-tajuk yang tertentu ya. Tetapi di pagi ini kita akan mengupas ayat-ayat Al-Quran, kalimah dan ayat Al-Quran dalam bentuk aplikasi ya. Maknanya apa yang kita ajar di dalam kelas pagi, bukan kelas pagi, kelas malam, kelas siang hari ya. Dan kita akan guna pakaikan pembelajaran itu apabila kita cuba mengupaskan kalimah-kalimah dan di dalam ayat-ayat Al-Quran ya. So sekarang ni kita masih lagi mengupas ataupun membahaskan kalimah-kalimah dan rangkaian-rangkaian kalimah di dalam ayat yang ke-11 surah Al-Baqarah ya, surah Al-Baqarah. Jadi seperti biasa saya akan tunjukkan dulu surah Al-Baqarah tu. Saya mulakan dengan dan semua pembelajaran kita ni kita akan buat secara digital ya. Jadi saya galakkan tuan-tuan dan puan-puan untuk mahirkan penggunaan peralat dan digital supaya pembelajaran kita akan lebih lancar ya. Okey. So sekarang ni saya berkongsikan screen sharing. Tuan-tuan boleh melihat, saya akan bukakan Quran yang dipanggilkan Turk Quran, tafsir dan perkataan ya. Dia kata kadang-kadang nama dia tafsir dan perkata, kadang-kadang tafsir dan perkataan, kadang-kadang bahasa Inggeris dia Al-Quran tafsir and by word ya. Yang mana tuan-tuan boleh guna pakaikan digital Al-Quran secara percuma ya. Jadi kita ambil manfaat ya, gunakan dia sebaik yang mungkin untuk membantu kita menguasai kalimah-kalimah Al-Quran dan juga ayat-ayat Al-Quran ya. Untuk pembelajaran yang asas kita akan menggunakannya untuk mengenalkan kalimah. Untuk pembelajaran yang lebih advance nanti kita akan menggunakannya untuk membantu kita dalam aspek tafsir dan tadabbur ya, insya-Allah. Jadi ayat yang kita bincangkan sekarang ialah surah Al-Baqarah ayat yang ke-9 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ya. Itu ayat yang kita tengah bincangkan sekarang. Kemungkinan sekarang ni ada rakan-rakan yang baru untuk masuk menyertai kelas ini ya. Kita kongsikan ayat mana yang kita tengah bincangkan sekarang, iaitu wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu, terus sambung kat sini innama nahnu muslihun ya. Kita sampai ke ayat itu sekarang, kita sudah pun memulakan perbincangan kita dulu daripada ayat yang ke-8 ya. Di sini dia mula wa minan nasi dulu, kita dah habis ya. Ayat ke-8, kemudian kita habis ayat ke-9 ya. Kita pun juga telah habis ayat ke-10 ya. So sekarang ni kita memasuki ayat yang ke-11 ya. Dan pada Jumaat pagi kita telah berkongsikan
rangkaian kalimah fil ardi. Yang tu ya. So yang ni kita padamkan. Kita telah berkongsikan pagi Jumaat yang lepas, kita berkongsikan fil ardi. Sebelum tu kita sudah selesai menerangkan wa iza qila lahum la tufsidu, ni sudah selesai. Jadi kita sambung dia kepada fil ardi ya. Adanya fil ardi itu dalam konstruk ayat tu, dalam pembinaan ayat tu ialah kerana fil ardi ni adalah kita panggil dia ta'luq ya. Dalam bahasa Arab dia panggil ta'luq. Ta'luq tu apa dia? Perkara yang berkaitan dengan kata kerja ni. Ya, kata kerja sebelum tu ialah la tufsidu. Jadi bila ada kata kerja la tufsidu, dia mesti ada ta'luq dia. Ada perkara yang berkaitan dengan dia. Ya, so dalam bahasa Arab, kita akan lihat fil ardi ni kaitan dia ialah dia adalah ta'luq ya, ta'ain lam waw qa ya. Kalau tuan-tuan yang sudah mula cuba merujuk kepada i'rab al-Quran ya, i'rab al-Quran, so tuan akan lihat ada dia sama ada diterangkan sebagai ta'luq ataupun muta'alliqun ataupun muta'alluq ya, muta'alliqun atau muta'alliqani, sebab dia ada dua ya, dua perkataan fi dengan aradi, muta'alliqani bil fi'li fi'li itu yang mana la tufsidu, mana apa maksud dia? Dia adalah muta'alliqun, apa dia, kaitan dengan kata kerja la tufsidu. Itulah maksudnya dalam bahasa Arabnya ya. Dalam bahasa Melayu kita terangkan dia sebagai perkara yang berkaitan dengan kata kerja sebelumnya. La tufsidu mesti ada kaitannya, perkara kaitan, iaitu di manakah berlakunya perbuatan tu ialah fil ardi. Yang maknanya kata larangan tu adalah larangan yang berlaku di mana? Di bumi. Itu yang dimasukkan ta'luq ataupun muta'alliqun ataupun kalau nak gunakan dua kalimah tu muta'alliqani bil fi'li la tufsidu. Itu cara nak menerangkan dalam bahasa Arab lah. Ya. Dan kita telah pun berkongsikan hari Jumaat apa dia fil ardi. Dia adalah jar wa majrur ya. Kalau kita tengok balik kembali perbincangan kita hari Jumaat, kita ada buat dua simpanan ya, dua simpanan. Kita pergi ke screenshot ya. Pertamanya kita buat simpanan, kita tengok balik ya, kita buat simpanan catatan kita di dalam Quran tafsir dan perkataan tu ya. Kita cuba terangkan di celah-celah ayat yang ada tu dengan mencatatkan nota kita ya. Iaitu kita kata pertamanya kita fi ni kita kata dia apa, kalimah harfun jar, kata sendi yang memberi erti, kadang-kadang digunakan dalam dan kadang-kadang digunakan sebagai di ya, diterjemahkan kepada dalam ataupun di ya. Fil masjidi, contohnya kalau fil masjidi, di dalam masjid, boleh ya. Fil madrasati, di dalam sekolah, boleh ya. Tetapi kalau fil ardi, dia bukannya mana dia dalam, dia mana dia di bumi ya, di bumi. Jadi yang lebih sesuai di antara makna ataupun erti dalam ataupun di adalah di, bukannya dalam ya. Sebab tu kita crosskan dalam itu ya, kita ambil terjemahan ni sebagai di. Lepas tu al-ardi tu kita buat nota di sini. Al-ardi adalah kalimah ismun ma'rifah ya. Kita ambil yang obvious dulu. Yang obvious, yang nampak ialah alif ta'rifah tu, kita masukkan dia alif ismun ma'rifah, sebab ma'rifah hanya berlaku kepada kalimah
ismun. Confirm dia kalimah ismun. Jadi kita catatkan sebagai kalimah ismun ma'rifah. Apa maksud ma'rifah? Ialah boleh dikenal pasti. Ya, so bermakna kalau al-ardi ni maknanya bumi, memang kita boleh kenal pasti bumi yang mana, ya. Dan yang kita tahu bumi itu yang mana, tempat kita duduk sekarang ni lah, yang kita tinggal sekarang. Itulah buminya. So memang dia isim ma'rifah, ya. Dan kita lihat juga tanda yang obvious, yang memang nampak dengan jelas, ialah dot ni mengambil baris bawah, berarti apa? Dia mengambil i'rab yang majrur. Itulah kita tandakan dulu yang obvious orang kata, ya, supaya kita belajar mengenal kalimah tu, dan kita beri makna dia al-ardi tu, makna dia ialah bumi, ya, bumi. Kalau tak tahu juga makna tu, macam mana tuan-tuan nak tu, pergi ke Quran tafsir dan perkataan tu di sini, tekan saja dekat al-ardi tu, ya, dia akan berilah makna dia bumi. Ya. So digital Al-Quran ni yang kita cadangkan ataupun kita sarankan kepada tuan-tuan untuk menggunanya, ya. Banyak kegunaan dia, ya, untuk kita-kita yang baru belajar mendekatkan dengan bahasa Al-Quran ni. Dia boleh banyak membantu kita, ya. Jadi guna pakai yang terbaik. Dan pada masa sama, di sini ada lagi maklumat lain, ya. Maklumat lain ialah dia bagi kita 3 huruf akar dia kepada kalimah al-ardi ni. Asalnya dia adalah kalimah yang dibangunkan pada 3 huruf akar, iaitu alif, alif, ra dan dad. Ini 3 huruf akar dipanggil, ya. 3 huruf akar. Ya, sini dia kata kata akar. Kenapa? Dia pergi gabungkan, ya. Gabungkan jadilah kata. Tapi sebenarnya dia adalah, kita hendak juga mengenal dia dalam bentuk huruf lagi. Iaitu apabila dia tidak bergabung, ya. So yang ni sebenarnya dia bergabung ni, ya. Cuma dia tidak boleh bersambung saja. Dia dalam keadaan bergabung tapi tidak bersambung. Jadi ini jelas 3 huruf akar dia, alif, ra dan dot, ya. Kerana apa? Nanti kita akan buat pembentukan kalimah al-ardi ini, kita menggunakan perlu menggunakan maklumat ini, iaitu 3 huruf akar dia, ya, iaitu alif, ra dengan dot. Okey. Dan pada masa sama kita juga berkongsi semalam maklumat tu dalam daripada qurancorpus.com, ya. qurancorpus.com tu kita pergi ke situ dan kita cuba mengenal kalimah al-ardi tu lebih sikit, ya. Sebab antara dua digital Al-Quran tu, dia membantu. Ada kadang-kadang maklumat yang di dalam tafsir dan perkataan tu tidak ada dalam corpus.com, dan kadang-kadang ada yang dalam corpus.com tu tidak ada pada digital Al-Quran tafsir dan perkataan tu. Jadi untuk memahami kalimah ni kita gunakan dua-duanya, ya. Kita gunakan dua-dua. Tuan-tuan tengok tadi di situ dia tidak ada menyatakan tentang isim yang majrur, ya. Kalau kita balik kepada tadi, tuan tengok ada tak dia kata isim yang majrur? Tidak ada. Jadi dari segi i'rab, Quran tafsir dan perkataan ni dia tidak membahaskan dari aspek i'rab, ya. Jadi kalau nak tahu i'rab dia, kita kena gunakan yang ini, mana dia tadi, di sinilah, ya, iaitu yang ni corpus.com, ya. corpusquran.com dia bagi maklumat dia. Pertama, makna dibagikan bumi. Lepas tu dia menerangkan al-ardi ni ialah isim majrur, ya, isim majrur. Kemudian ditambah lagi penerangan dia sebelah kiri ni, dia kata kata nama iaitu ismun, feminin dia adalah muannas, ya. Feminin di Quran tafsir dan perkataan tadi dia tidak ada menerangkan jenis kalimah tu, ya, jenis
ataupun jantina kalimah, ya, dia tidak ada menerangkan kepada kita. Jadi kita kena bantukan dengan corpus.com ni, dia beritahu al-ardi rupanya satu kalimah yang muzakkar, ya. Genitif ni ialah majrur, ya. Genitif ialah i'rab dia. Daripada bahasa Inggeris genitif, untuk sekarang ni Melayu pun guna juga genitif, ya, iaitu menunjukkan dia isim yang majrur. Kenapa dia isim majrur? Kerana disebabkan oleh harfun jar sebelumnya, iaitu kita lihat kalau kita ambil dalam konteks ayat tu, dia ada fi ni, ya. Fi ni yang menyebabkan al-ardi ni menjadi majrur. Kalau tak ada fi, ya, original dia al-ardu dengan dot baris hadapan, menunjukkan i'rabnya yang marfu', ya. Tetapi bila ada fi ni mengikat kalimah al-ardu menjadi majrur. Dan apa tanda majrurnya ialah dot tu mengambil baris kasrah. Itulah tanda majrur, ya. Dan pertalian ni kita panggil apa tadi? Jar wa majrur, ya, seperti yang dikongsikan dalam ini tadi. Mana di sini tidak ada, ya, dia tidak nyatakan pertalian, ya. Jadi kita boleh boleh bantu dia, ya. Maklumat-maklumat ni kita boleh bantu diri kita sendirilah, ya. Kalau dia tidak nyatakan, jadi kita nyatakan, ya, iaitu mana dia kita gunakan yang ni tak? Sini, ya. Fil ardi ni adalah pertalian tu dipanggilkan, kita tandakan dengan kotak, ya, kotakkan dia. Ini pertalian yang dipanggilkan, masukkan nota di sini. Diikat, dua kalimah tu diikat, ya. Diikat dengan pertalian, ya, yang dipanggil pertalian jar wa majrur. Itulah, ya. Nak menunjukkan fil ardi ni rangkaian adalah sebenarnya adalah diikat dengan satu pertalian yang dipanggilkan jar wa majrur, ya. Okey. Apa maksud dia wa jar wa majrur? Satu kalimah kata sendi, iaitu harfun jar fi, dan semua dalam Al-Quran kalimah selepas fi, selepas harfun jar adalah kalimah isim. Dan kalimah isim tu akan automatically menjadi kalimah yang majrur, ya. Dengan tanda sini ialah dot, huruf terakhir tu baris bawah, itu biasanya tanda kepada kalimah yang majrur. Jadi kita baca dia fil ardi, dia kalau kita silap, kita terlupa ke, kita baca fil ardu, salah. Fil arda pun salah. So dia mestilah fil ardi. Itulah yang dimasukkan dengan, ya, jar wa majrur di sini, ya. Jar wa majrur. Okey. So sekarang ni kita nak buat, kita ada masa 10 minit untuk membuat pembentukan kalimah dia, ya, pembentukan kalimah. Kalau kita tak buat pembentukan kalimah tu, belum cukup lagi proses pengenalan ataupun pembelajaran kepada kalimah tu, ya. Make it compulsory, tiap-tiap kali tuan-tuan baca satu kalimah, buat latihannya, praktis sendiri untuk membuat pembentukan dia, ya. Barulah kita akan faham atau akan mengenal macam manakah kalimah ni, apakah kalimah ni apabila kita membuat pembentukan kalimah. So ini kita boleh simpan dia kalau kita nak guna, sebab kita nak padamkan catatan tu. Kita clear drawing balik, kita exit kat sini, pergi kepada Lexilogos, ya. Ni dia Lexilogos. Jadi saya dah typekan, ya, dekat Silogos untuk mempercepatkan pembahasan kita. Tuan-tuan sebenarnya boleh type sendiri, ya. Praktiskan, ambil Lexilogos ni,
Lexilogos apa dipanggil? Keyboard ni lexilogos.com. Tengok kat atas tu ya, Arabic Keyboard Online lexilogos.com. Itulah URL dia ya. Gunakan, pastikan tuan-tuan mahir dengan dia sebab dia banyak membantu kita dalam mengenal kalimah-kalimah Allah. Kerana kita bila kita nak mengeja dia, kita akan type dia sekali ya. Ni type, ni kunci dia kat bawah lah ya. Jadi tadi saya dah typekan kalimah fil ardi. Sekarang kita nak buat pembentukan kalimah ya. Kalau kita biasanya kita mulakan dengan penerangan, tapi penerangan kita dah buat dua hari yang lalu ya. So kita nak konsentrate kepada pembentukan kalimah al-ardi. Antara dua ni tuan-tuan kena tahu yang mana yang perlu dibuat pembentukan ya. Fi tidak perlu buat pembentukan kerana dia kalimah harfun. So kalimah harfun dia tidak dibentuk ya, dia memang ditulis dalam ejaan yang satu saja, dia tidak berubah, iaitu yang asalnya ialah fi itu. Begitulah fi di mana-mana ya, dia akan masih lagi dalam keadaan fi itu, dia tidak berubah. So yang tidak berubah tu dia tidak terbabit dengan pembentukan kalimah. Kita kenal dia as it is, orang putih kata ya, kenal dia dalam bentuk yang kita jumpa tu. Tetapi yang perlu buat pembentukan ialah kalimah isim ataupun kalimah fi'lun ya. Dalam konteks ni kalimah isim ialah al-ardi, yang tu yang kita nak buat pembentukan kalimah ya. Macam manakah kalimah al-ardi ni berlaku? Jadi kita buat sinilah. Proses tu dia panggilkan proses pembentukan kalimah, dan kita spesifikkan kalimah ni yang kita nak buat pembentukan apa dia? Al-ardi ya. Jadi kita mulakan dengan 3 huruf akar. Tadi tuan-tuan dah lihat 3 huruf akarnya di mana? Di sini tadi ya. Alif, ra, dot. Ya, alif, ra dengan dot. Jadi gunakan yang tu apa? Mulakan dengan alif, ra dengan dot. Tuan-tuan sebenarnya boleh typekan dia elok-elok ya. Alif, ra, jangan gabungkan ya. Ra dengan dot. Itulah 3, kita panggil dia apa? 3 huruf akar. Kalau kita nak buat catatan ya, kita boleh letakkan di situ dalam bracket kan dia. Ya, ini dipanggilkan huruf akar. Ha, waw, ra, waw, fa. Huruf akar. Tuan-tuan kena mengenal ya, setiap kalimah tu apakah huruf akar. Sebab ini fundamental ya, asas kepada pembelajaran bahasa Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran kena tahu 3 huruf akar. Dan 3 huruf akar dia tidak ada makna ya, tidak ada makna. Sebab dia hanya huruf saja. Yang ada makna ialah kata dasar, iaitu bila kita gabungkan ini ya, menjadi kata dasar ataupun kata terbitan. Ada kalimah daripada 3 huruf akar ni dia membentuk kata dasar dulu. Biasanya proses kedua tu kita letakkan tanda arrow ya, tanda arrow. Lepas tu kita buat kata dasar ya. Kata dasar apa dia? Kaf, alif, ta, dasar. Dal, alif, sin, ra ya. Kata dasar. So dalam konteks alif, ra, dot ni dia tidak ada kata dasar ya. Saya kata dasar kenapa apa? Bumi dia tak ada apa? Tak ada dalam bahasa, dalam kata kerja ya. Tak ada. Kalau ada kata kerja tu, itu isolated case lah ya. Tapi dalam keadaan umum dia tidak ada kata dasar. So apa kita buat? Step kedua ni, kalau tak ada kata dasar kita letakkan apa je, dot-dot saja ya. Menunjukkan tidak ada kata dasar. Ya. Mana dia? Dot-dot. Okey. So dia tidak ada kata dasar, jadi kita tidak ada makna daripada kata dasar, dan pada kata dasar. So kita pergi ke step yang terusnya ialah kata terbitan. Kata terbitan.
Kita letak dulu, labelkan dulu kata terbitan yang kita nak buat tu ya. Kata terbitan taro ba ya tanun. Ya tanun. So step ketiga ialah kita nak membuat kata terbitan. Jadi apakah kata terbitan bagi kalimah al-ardu ni? Ya, kalimah al-ardu ni kita lihat inilah kata terbitan dia yang dikata lema dengan terbitan tu ya. Jadi kalimah ujung ni kalau tidak ada baris, tuan-tuan letakkan baris dhammah yang bertanwin. Jadi ardun itulah kata terbitannya ya. So bermakna apa yang berlaku daripada 3 huruf akar ni, sebab dia tidak ada kata dasar. Daripada 3 huruf akar ni dia orang Arab menyebut ardun ya. Ardun. Alif ni tuan-tuan adalah huruf ilah ya, huruf lemah. Jadi huruf lemah bila membentuk perkataan dia akan bertukar kepada hamzah qata ya. Sebab tu ijaan bila membentuk kata terbitan tu dia ada hamzah qata yang ni. Hamzah qata berbaris atas, ra yang sukun dan dad yang dhammatain. Itulah kata terbitan dia. Bila ada kata terbitan sudah ada makna. Ya, masukkan makna dia. Makna kata terbitan ialah bumi. Ya, bawau mim ya. Ya, itulah makna daripada kata terbitan ataupun kata dasar. Makna itulah yang akan memberi kita kepada makna yang secara keseluruhan di dalam ayat itu ya. So dalam konteks ni ialah bumi dia dia makrifah. Sekarang ni al-ardun belum lagi makrifah. Jadi ini masih lagi dalam bentuk nakirah ya. So nakirah dan juga marfu'. Default dia adalah marfu'. Kemudian kita masukkan alif lam ta'rifah ya. Jadi kita kopikan dia di sini. Ya, bawa ke step seterusnya. Okey, kita turun ke bawah iaitu al-ardun ni kita tambah alif lam ta'rifah. Ya, sebab dia daripada nakirah dalam ayat tu dia makrifah. Jadi kita kena tambah alif lam ta'rifah dia. Alif lam ta'rifah ni adalah lam yang sukun. Tuan-tuan tengok ada lam tu bersukun. Jadi dia adalah alif lam ta'rifah qamariyah kita panggil ya. Jadi masukkan alif lam itu. Alif tu sebenarnya adalah hamzah wasal. Ya, sebab dulu-dulu orang yang terbabit dengan kerja qiraat ni, Quran ni dia dulu tidak ada baris dan tidak ada tanda ya. Hanya sekaranglah ditandakan ya dengan alif tu berkepala sad. Dulu alif saja ya, dan mereka ingat dulu-dulu menggunakan alif sebagai alif lam ta'rifah. Sebab tu nama dia alif lam ta'rifah. Sebenarnya bukannya alif, dia hamzah wasal ya. Jadi alif lam tu apa kita buat? Tambah saja. Tambah kepada ardun ni tadi. Bila alif lam tambah kepada isim nakirah, dia akan menjadi isim makrifah lah. Ya, itu yang jadi dia al-ardu dulu ya. Okey, kita typekan dia dan tuan-tuan cuba lihat cara menaik dan praktiskan dia ya, sebab workshop kita dah buat dulu ya bulan 7 ya. Di antara tuan-tuan semua ada yang mengikuti. Kemungkinan masa tu tak sesuai, jadi kemungkinan kita akan buat satu lagi workshop macam mana nak menggunakan Arabic Keyboard Online Desilogoh ni untuk membantu kita membina kemahiran menulis ayat-ayat dan kalimah serta penerangan macam ni ya. Pembentukan kalimah ni tuan-tuan kena gunakan Desilogoh ni supaya mahir ya. So apa kita buat? Jadi al-ardu bila dia bergabung dia akan menjadi caranya buat tuan-tuan macam ni. Kopikan dia balik, kemudian buangkan tanda campur ya. Bila menggabung tu buangkan tanda campur,
Kemudian bila dia sudah jadi makrifah, dia tidak boleh lagi mengambil tanwin. Jadi buangkan tanda tanwin tu, letak dhammah saja. Itulah al-ardu. Ya. Al-ardu adalah hasil daripada gabungan alif lam ta'rifah qamariyah dengan ardun yang default dia, ya, asal. Kalimah asal dia dalam bentuk marfu' bertanwin sebab dia isim nakirah. Original dia, ya, sebelum dijadikan dalam ayat. Apabila aplikasi dalam ayat, dia akan berubah mengikut keperluan ayat tu. Dalam konteks ayat ni, dia diperlukan sebagai isim kepada fi, ya. Kita panggil dia isim kepada fi. Jadi dia mengambil majrur, ya. So bagaimana dia boleh jadi mengambil majrur tu? Kita tambahkan yang akhir sekali, iaitu al-ardu, ya. Sorry, bukan yang ni, kita kopikan yang makrifah ni, letak di sini, ya. Dia al-ardu, jadi macam mana dia boleh jadi al-ardi? So kita ada penambahan fi, masukkan kalimah fi ke dalam pembentukan kalimah di sini, ya. Jadi al-ardu tadi, bila ada fi, dia tidak lagi boleh mengambil baris dhammah, ya. Dia kena tukarkan kepada baris kasrah. Sebab itulah undang-undang harfun jar. Harfun jar akan memajrurkan kalimah isim selepasnya. Bila dia majrur, dia tidak bertanda dhammah dan tidak mengambil tanda atas, tapi hanya tanda sebelah bawah, iaitu kasrah. Itulah pertalian yang kita panggil tadi jar wal majrur, ya. Dan bila kita sudah habis membentuk kalimah tu, kita boleh terjemahkannya, ya. So kita boleh terjemah, letak belah bawah, ya. Kita tulis tajuk sebagai ini tadi, kita tulis pembentukan kalimah al-ardi. So sekarang ni kita boleh letak label dia terjemahan kalimah al-ardi, ya. Tara jim min alif ha nun terjemahan, ya. Kalimah kita al-ardi kita pinjam saja kat sini, ya. Copy saja, tak payah type 2 kali, ya. Pergi sini, type saja. So sekarang ni kita berilah terjemahan dia, iaitu makna kepada kalimah al-ardi itu ialah fi ialah di, lepas tu al-ardi ialah bumi. Senang je, ya. Nampak macam complicated untuk kita buat jawi, ya. Lepas tu sorry, kat mana tadi kita? Pembentukan kalimah, ya. Nampak macam complicated. Bila kita tahu proses-prosesnya, sebenarnya dia sangat-sangat, ya, sistematik dan sangat senang, ya. Proses dia bermula dengan huruf akar, kata dasar, kata terbitan. Bila dah dapat kata terbitan, ubah suai dia supaya dia menjadi kalimah di dalam ayat. Itulah proses dia, ya. Dan bila kita dah, Doktor, huruf akar tu, huruf tu salah je. sorry, ya, huruf silap, ya. Ra, waw, fa, huruf. Okey. Okey, ya. Nah, itu perkongsian kita untuk hari ini. Sambungan daripada jemaah dulu, kita membuat pembentukan kalimah daripada 3 huruf akar kepada kata. Kalau tidak ada kata dasar tu, tuan-tuan masih lagi masuk ke ruangan kata dasar tu, tapi dot-dot kan sahaja, blank, ya. Maknanya dia tidak ada. Itu format lah, supaya kita tahu lain kali kita tengok ataupun kawan-kawan kita membuat kerja yang sama macam ni, maksud dia ialah kalimah ni tiada kata dasar, ya. Dia terus kepada kata. Faham kenapa dia tak ada kata dasar? Dia sebab 2 huruf aja ke? Kau sebab apa? Ardi ni, bumi ni dia kata nama umum, ya. Kata common noun. Kata noun, kata nama common noun ni biasanya tak ada kata perbuatan. Macam kata nama tu. macam kata meja, kan. Meja. Meja dia tak ada. Dia terus kata Okey. saja. Noun lah, maksud noun untuk noun yang bukan isim. Bukan Common ni. noun. Common noun selain daripada isim fa'il, isim maf'ul, isim mafdal, dia tidak ada
kata tak ada tak ada kata dasar. Prof, dia tak ada kata dasar sebab tak ada acuan tu kan? Dalam tu, yang tiga-tiga masdar, fa'il. Tidak, acuan tu bukan untuk kata dasar tau. Acuan tu untuk kata terbitan. Kata terbitan. Dia tak ada kata dasar kerana kalimah tu bukannya dibangunkan daripada kata perbuatan. Oh, I see tu Dia dibangunkan jawapan dia. cara. Bukan dibangunkan Kalau nak tambah saya boleh beri nota ni huruf ya. Dia kata terbitan mengikut kaedah sama'i ya. Orang Arab cakap aja ardun. Dia bukannya dia ada acuan kata terbitan ya. Kalau kita nak sini saya akan tambahkan nota dia kata terbitan mengikut, saya ambil dari logos yang Jawi ya, sebab mengikut ni dia ada nga tu tak ada dalam Arab. Jadi kita kena ambil Jawi. Jawi kita ambil di sini, pilih di sini, kita ada kata kunci nga ni ya untuk menaik mengikut. Kalau Arab tadi dia tak boleh. Prof, saya ingat sebelum ni Prof, dia sebab dia tak ada acuan tu yang panggil sama'i, rupanya dia tak ada perkataan yang verb tu ya. Dia tak. Apa dia? Saya ingat Sama'i, sebelum ni dia tak ada acuan. Dia tak ada acuan satu. Lepas tu Prof cakap tadi kata dasar tu So biasanya bila dia tak ada acuan, yang tiga huruf akar yang verb tu. Bila dia tak ada acuan, bermakna apa? Bermakna dia menggunakan kaedah sama'i. Kalau nak terangkan Prof, yang Prof tambah sikit tadi dekat verb tu, macam mana nak buat ayat? Okey, sekarang ni saya sambung ya. Sekarang saya tambahkan mengikut kaedah sama'i. Sama'i. Ain ya yang tidak bertitik, saya kopikan dia. Pergi ke yang tadi kita tambah di sini ya, kata terbitan mengikut kaedah sama'i. So kalau ini kita boleh kopikan ni, jadi sambung di sini pembentukan kalimah dia. Maksud dia apa? Ardun ni dia tidak ada acuan. Bila kita sama'i ni dia tidak mengikut acuan. Tuan-tuan kalau tengok ke template ni tak ada acuan apa? Ardun maknanya apa dia? Fa baris atas, ra baris ain baris sukun, lam dhammatai, fa'lun. Tak ada. Ya, memang tak ada fa'lun punya acuan. Kalau tengok isim ni memang tak ada ya. Yang ada apa? Fa'ilun, maf'ulun adalah yang ni. Jadi maknanya dia mengikut kaedah yang dipanggilkan sama'i, dia tidak ada acuan. Dia mengikut cara orang Arab bercakap ya. Bumi ni Arab cakap apa? Ardun. Jadilah ejaan dia ardun. So dia tidak ada acuan. Itu yang dipanggilkan sama'i. Dia dibentuk mengikut cara orang bercakap. Kita dengar orang cakap macam tu, kita eja dia macam tu, iaitu ardun ya. Itu dipanggil kaedah ya, kata terbitan. Kalau kita nak buat ayat yang sepenuhnya, kita tambah lagi lah ya. Ini rangkaian kata terbitan yang dibentuk mengikut kaedah sama'i. Okay, boleh. Dibentuk ba, nun, ta, waw, qaf. Itu ayat yang sepenuh. Ardun adalah kata terbitan. Ada masuk ke yang lah sebelum tu. Yang lah. Tapi yang kena pergi ke Jawi lah. Ya dan nga. Ya, masuk balik kat sini tadi. Kopikan dia kat situ. Okey. Kata terbitan yang dibentuk mengikut kaedah sama'i dipanggil ya. Dia tidak ada acuan. Ya. Kalau nak ini tak bisa kata dia ni isim masdar. Isim masdar kan? Tak. Okey, tengok sama'i ni bukan untuk isim masdar saja ya. Sama'i ni untuk kalimah kata nama lazim dipanggil. Kata nama lazim ya.
Bumi ni dia bukan masdar, dia tak ada kata kerja. Masdar ni dia ada kata kerja. Macam meja. Maksudnya nak terangkan benda tu lah dekat dalam ayat tu macam mana? Dalam ayat. Okey, kalau ayat kita nak menerangkan, kita akan terangkan jenis dia sebelum buat pembentukan kalimah. Ya, di dalam ni kita buat penerangan dia. Penerangan dalam penerangan tu kita katakan dia isim lazim. Bila isim lazim ni dia tidak ada dia tidak ada acuan. Verb. Tak ada verb. Dia tak ada verb dan tak ada acuan. Dua lah, tak ada verb dan tak ada acuan. Satu dia tak ada verb, keduanya membentuknya dia tidak ada acuan. Ya, kalau kita nak kata lazim kita Dia masuk. nota sikit Prof. Saya tak ingat lah Prof. Yang Ya ke? tak ada acuan dengan verb tu. Sebab tu selalu kata lazim. Okey, mungkin saya tambah di sini je lah nota di sini ya. Ini jenis dia ya. Dia adalah isim lazim. Dia isim lazim. Okey, lazim macam ni je dah. Lam alif kita kecilkan dulu. Lam alif lazimun. Itu lazim ya. Lazim itu maknanya common noun. Common noun. Isim lazim kalau kita nak connectkan dengan tadi kita kata apa? Tidak ada kata nama, kata kerja ya. Isim lazim yang tidak ada. Pinjang yang kat sini. Kalau nak menerangkan itulah kat sini ya. Yang tidak ada. Tidak boleh type. Taya dal qa. Ya, dal qa. Tidak ada. Ada ialah alif dal. Ya. Tidak ada kata kerja. Kaf, ra, jim, alif. Ya, kata kerja. So maknanya kalau tak ada kata kerja tu maknanya tidak ada kata dasar lah. Sebab tu di sini kata dasar dia kita dot-dot-dotkannya. Ya macam contohnya meja. Meja ni common noun lah. Kalimatnya meja ada ke kata kerja dia? Tak ada. Ya. Memeja tak ada orang kata memeja mengurusi tak ada ya. Jadi tu yang dimaksudkan kalimah yang tidak ada kata kerja tu mana dia tidak dibangunkan daripada kata kerja. Dia dibangunkan daripada huruf akar ni terus kepada kata terbitan. Al-Radha tu dia jadi ardun, tapi macam mana membentuk dia? Sama'i. Orang Arab cakap dia nak cakap bumi dia kata ardun. Jadi ijalah ardun macam ni lah. Itulah ijaan kepada ardun. Doktor, kalau kita kata masdar ialah common verbs ya. Verbal noun maknanya dia ada elemen kata kerja. Verbal nouns verbal nouns nama dia. Bahasa Inggeris masdar dipanggil verbal noun. Maknanya dia ada dia di origin dia daripada kata kerja. Kata kerja. Contohnya apa? Untuk noun sajalah. Dia dalam bentuk noun tapi asal dia kata kerja. Okey. Contoh kata permakanan. Itu verbal noun. Asalnya pada makan ya, menjadikan satu proses ataupun satu program permakanan, itu verbal noun. Sebut je permakanan tu dia mesti ada elemen makan tau. Ya? Tapi kalau bumi ada tak kata kerja? Tak ada. Meja ada tak kata kerja dalam tu? Tak ada. Sadaqallahul azim. Okey, cukup untuk ni. Ya. Okey, tak apa kita ya sebab tu belajar Quran ni kena buat secara istiqamah ya. Tahniah pada tuan-tuan dan puan-puan yang mengikuti. Memang kita kena rajin mengikut ya. Kalau kita sekali-sekala je kadang kita banyak tertinggal, jadi banyak perbahasan kita akan banyak tertinggal maklumat-maklumat yang tertentu ya, sebab memang
banyak maklumat yang perlu kita kongsikan ya untuk kita betul-betul menguasai ya bahasa Al-Quran ini. Okey, untuk hari ini yang ni kita boleh simpan dia ya, print screen kan dia. So in case kalau kita nak guna besok ke, kita boleh rujuk balik ya dekat screenshot tu. Dan kita besok fill ardi maknanya kita dah selesai ya. Apabila kita selesai membuat terjemahan, pembentukan dan terjemahan dah selesai lah. Besok kita akan sambung lah dalam ayat tu ya. Selepas tu ayat apa? Bukan wa iza qila lahum. Yalah, wa iza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu. Qalu innama nahnu muslihun ya dalam ni tadi. So besok kita akan sambung qalu lah ya. Qalu ni sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan sepatutnya dah kenal. Tapi tak apa ya, kita akan tunjukkan kepada ada rakan-rakan yang baru masuk tu, kita akan tunjukkan apakah jenis dia, penerangan dia, komponen dia. Lepas tu kita buatkan pembentukan kalimah dan beri terjemahan kepada qalu tu ya. Lepas tu kita buat innama, lepas tu nahnu muslihun. Biarlah ya. So ini mungkin dalam 3-4 minggu lagi kita akan habis ke seluruh ayat tu ya. Itulah cara kita belajar Al-Quran ni, jangan nak rushing ya. Jangan kebanyakan kita baca tak sampai 1 minit lepas tu habis pergi ke ayat lain. Sebab tu ramai di antara kita tak mengenal kalimah Quran. Dan makna kepada ayat Al-Quran sebab dia tidak meneliti dia ya. Mengkaji dia, mengenal dia ya. Yang ni daripada wa iza qila lahum ni, saya ingat kita dah habis 2 minggu dah rasanya, 2 ataupun 3 minggu dah. Ini minggu ketiga dah. Ya, masih lagi belum habis. Itulah sebenarnya cara kita belajar Al-Quran ya. Bukannya kita baca tak faham, kita baca banyak-banyak ya. Satu hari kita nak baca 20 muka. Tapi satu pun tak faham. Itu sebenarnya bagi saya bukannya pembacaan Al-Quran. Ya, pembacaan Al-Quran ialah membaca sedikit tapi kita memahami, menghayati dalam kehidupan kita ya, barulah dinamakan pembacaan ya Al-Quran yang sebenarnya. Okey, untuk hari ini kita di sini saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.